mudah-mudahanlah Allah SWT jadikan tuan-tuan semua dan kita semua asbab untuk usaha agama terus maju. Petang ni kita nak muzakarah. Kalau ikut kita punya syura tadi, dia cakap apa? Sebenarnya kita nak muzakarah macam mana nak tambah kerja lagi 10 kali ganda lagi untuk sambut takazah tahun depan. Kita kena bukan nak tingkatkan 2 kali ganda, nak tingkatkan 10 kali ganda lagi macam mana. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebenarnya saya dah biasa tengok tuan-tuan pun dah biasa tengok saya. Kita ni dah sama-sama buat kerja dah, sama-sama. Cuma sekarang ni kita nak muzakarah, nak perkemaskan kerja kita supaya cita-cita tu hasil nanti yang istimak dunia nanti bulan 11 tahun depan tu dapat dicapai. Itu je. Jadi daripada sekarang kita nak sama-sama fikir muzakarah. Jadi tuan-tuan yang mulia, muzakarah kan Ustaz? Muzakarah ni dia biasanya kalau kita muzakarah 6 perkara tu, dia ada maksud, kelebihan, cara nak dapat. Betul supaya tak lari pergi mana-mana ni kita ni kan, kita tuju kepada yang itu je, maksud, kelebihan, cara nak dapat. Jadi tuan-tuan yang mulia, kerja tempatan ni, kerja tempatan ialah perintah Allah. Apa maksud kita nak buat kerja tempatan? Sebab kerja ni ialah perintah Allah. Pertama sekali, kerja ni bila orang tanya kepada Maulana Ilyas, apa nama kerja ni? Mula-mula Maulana Ilyas, lebih kurang kan kita biasa dengar cerita dia tak nak bagi tahu. Dia cakap tak ada, usaha ni dia tak ada nama. Dia ni kerja orang Islam. Bila didesak juga supaya mudah nak beritahu orang, apa nama kerja ni. Jadi akhirnya Maulana Ilyas lebih kurang lebih tahu, kalaulah aku nak namakan kerja ni, aku akan namakan dia usaha atas iman. Jadi siapa yang lebih faham satu-satu kerja selain daripada orang yang mulakan kerja tu? Tak ada lagi. Yang mulakan kerja ni semua orang sepakat, kita semua orang faham siapa dia? Maulana Ilyas rahmatullah. Dan dia sendiri cakap, kalau aku nak namakan usaha ni, nescaya aku akan namakan dia usaha atas iman. Jadi tuan-tuan yang mulia, apa maksud usaha ni? Apa maksud nak buat 5 amal untuk usaha atas? Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah begitu dalam Al-Quran. Maulana Sa'ad beritahu kan, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah perintahkan dalam Al-Quran. Dia bacakan ayat tu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Sadaqallahul azim. Lebih kurang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan yang mulia, belajar iman, usaha atas iman, perintah Allah. Ini maksud kerja ni. Kenapa nak buat 5 amal? Kalau orang tanya kenapa nak kena buat 5 amal, sebab ini perintah Allah. Allah SWT suruh saya buat, sebab tu saya kena buat. Dan orang yang mulakan kerja ni, dia cakap ini ialah usaha atas iman. Tuan-tuan yang mulia, ini usaha atas iman ni bukan satu amalan yang kita boleh buat dan kita boleh tak buat. Tak boleh. Mesti kena buat, sebab ini perintah Allah. Jadi setiap perintah Allah, kalau kita buat, ada dia punya pahala dia, ada dia punya kebaikan, ganjaran dia. Kalau kita tinggalkan, ada ancaman dia, ada kemudaratan dia, ada kemurkaan Allah dekat situ. Macam sembahyang perintah Allah. Kalau kita buat dapat apa? Dapat pahala, ada jamin. Barang siapa menjaga solatnya 5 waktu, Allah SWT berjanji akan memasukkannya ke dalam syurga. Barang siapa yang tidak menjaganya, dia tidak termasuk di dalam perjanjian ini. Perintah Allah sembahyang, bila Allah perintah suruh sembahyang, kita sembahyang, janji Allah masukkan kita dalam satu perjanjian dengan Allah akan masukkan kita dalam syurga. Siapa tak jaga sembahyang, dia tak ada perjanjian dengan Allah. Jadi setiap perintah Allah bila buat, ada jamin, ada kebaikan, ada Allah SWT sediakan
Subhanallah. Kalau kita tak buat, ni sedap sikit bunyi dia kan? Tak. Bagus, alhamdulillah. Kalau kita tak buat, ada kemurkaan Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, apa kebaikan bila kita buat usaha atas iman? Iman kita akan meningkat. Yakin kita kepada Allah akan bertambah. Tanda-tanda iman meningkat ialah apa? Dalam satu hadis Nabi SAW, dalam fadilat kalimah thayyibah, fadilat zikir, kita dengar Maulana Zakaria kan, dia susun, subhanallah, cukup cantik tu. Kalau tuan-tuan perhatikan fadail amal ni, sebenarnya semua ada susunan tu. Dia punya susunan tu pun memang luar biasa. Kalau tuan-tuan betul-betul, sepatutnya masa PKP kita ni kan, masa tak boleh keluar rumah, duduk rumah sepatutnya baca. Tuan-tuan baca, Allahu Akbar. Saya satu ketika saya buat amalan memakmurkan bukan maklum masjid, apa tu yang kita buat shift malam tu sampai pagi tu kan, 2 jam kan. Saya ambil Kakuzari, saya punya pelajar, saya cakap malam tadi kamu 2 jam apa kamu buat? Saya masuk masjid, saya semen tahiyatul masjid. Lepas tu saya pun dah ulang-ulang kan, hari-hari ada masa dia zikir, ada macam semen sunat. Malam tadi saya buat apa? Saya buka fadail amal, baru saya terfikir saya nak baca kata pengantar. Saya baca kata pengantar je dah 2 jam. Dia baca kata pengantar fadail amal, dia baca kata pengantar muntakhab hadis dengan fadilat sedekah, habis. Dia cakap subhanallah, rupa-rupanya nak tertib taklim ada dalam tu. Macam mana nak buat taklim semua ada dalam tu. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebenarnya kita ni, kita buat dakwah, buat tabligh dah lama, kita dengar taklim pun dah lama, tapi tuan-tuan yang mulia, kita tak betul-betul bagi perhatian, tak tawajuh betul dalam perkara itu. Jadi sebenarnya dalam tu ada banyak rahsia, banyak kebaikan, banyak yang perlu kita ambil manfaat daripada ni. Jadi tuan-tuan yang mulia, satu kalimah, fadilat kalimah thayyibah, nak cerita tentang kelebihan iman ni, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dia akan terselamat daripada duka cita dan bahaya. Ini fadilat kalimah thayyibah, fadilat dakwah, fadilat ucap kalimah, fadilat belajar iman. Ucap saja kalimah la ilaha illallah, duka cita dalam hati boleh hilang. Rasa takut, bahaya, semua hilang, tak ada masalah. Sebenarnya wabak ni kalau datang, kalau orang betul-betul dalam hati dia ada iman, dia betul-betul dakwah iman yakin selalu, Allah selamatkan dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena buat apa? Tuan-tuan yang mulia, kita kena usaha sampai kita rasa duka cita, cara nak hilangkan dia, kita ucap la ilaha illallah, hilang duka cita. Sebab Nabi SAW sendiri beritahu, siapa ucap la ilaha illallah, maka dia akan terselamat daripada duka cita dan bahaya, kecuali apabila dia abaikan hak-haknya. Sahabat bertanya, bagaimana hak-haknya diabaikan ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, apabila maksiat berlaku secara terang-terangan, beliau tidak melarang para pelaku daripada melakukannya. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini semua ada kaitan dengan kerja usaha atas iman. Ni baru nak cerita maksud je ni. Kenapa kena buat kerja tempatan? Kenapa kena buat 5 amal? Tapi paling mudah tuan-tuan nak faham, sebenarnya tabligh ni ialah kerja tempatan. Apa dia tabligh? Kerja tempatan. Sebab kalau orang cakap tabligh ialah keluar jalan Allah, sebenarnya kita nak keluar tu nak buat apa? Bukan nak hidupkan kerja tempatan dekat tempat kita keluar. Betul kan? Kita keluar, kita pergi satu masjid, apa nak buat? Nak hidupkan amalan di masjid ini. Jadi kalau kita tak pernah buat kerja tempatan, macam mana kita nak tolong tempat lain untuk buat kerja tempatan? Sebab tu elders kita pernah cakap kan, ni dalam bahasa Urdu kan, terjemahan dia cakap, kerja ni buat, belajar, buat. Kita buat kerja tempatan, lepas tu kita belajar. Masa keluar kita belajar, kan? Balik kita buat lagi, kan? Tuan-tuan yang mulia, macam mana kita nak ajar orang
orang tempatan tu buat kerja 5 amal, sedangkan masa muhallah kita tak buat 5 amal. Baru ni saya ambil satu kakuzari dekat tempat saya sana, satu karkun, dia cakap muhallah dia tak hidup, gash pun tak ada. Saya cakap kamu keluar berapa lama? Saya cakap dia pengalaman 4 bulan. Saya cakap kenapa tak hidupkan gash? Dia cakap saya tak nampak jalan, macam mana nak buat? Bukan ke 120 hari dah buat gash? Bukan ke 120 hari dah buat gas selama 4 bulan tu? 120 kali buat gas. Nak buat sekali kat rumah, kat muallah sendiri tak tahu. Ni satu, ada something wrong, ada sesuatu yang tak kena di sini. Jadi tuan-tuan yang mulia, salah satu sebab apa yang tak kena sebenarnya? Apa yang tak kena dekat situ? Sebab dia sangka benda ni buat bila time keluar jalan Allah je. Tuan-tuan, kita kena faham, gash ialah perintah Allah. Gash ialah perintah Allah. Buat, ada manfaat saya dapat. Tak buat, ada kemurkaan Allah. Kita kena faham benda tu. Kita kena faham betul-betul. Belajar iman ialah bila saya belajar, ada kebaikan dia. Satu, Allah SWT terus hilangkan duka cita daripada hati saya. Dan Allah SWT akan hilangkan rasa takut, kan? Tak ada bahaya di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Orang yang belajar iman ni tuan-tuan yang mulia, kan, dia akan terselamat daripada 2 perkara yang sangat berbahaya. Pertama dia panggil syirik, kedua dia panggil riak. Dalam muntakab hadis, kan, dia beritahu, satu hadis Nabi beritahu, syirik, riak ni walaupun sedikit adalah syirik. Riak sedikit pun syirik. Saya pergi ke Nizamuddin, saya balik ujung tahun lepas, saya dengar dalam Hayatus Sahabah, Maulana Sa'ad baca Hayatus Sahabah. Kemudian dia biasanya sebelum dia hurai, dia akan bagi sikit apa, macam targhib kan. Dia beritahu tentang riak dengan syirik ni je. Tuan-tuan, saya nak cerita, ni baru nak cerita maksud kenapa kena buat usaha iman. Maksud kenapa kita kena belajar iman. Maksud kenapa kena buat 5 amal. Tuan-tuan, kalau siapa buat usaha atas iman, dia akan dapat iman. Siapa tak buat usaha atas iman, dia akan terdedah kepada 2 bahaya. Pertama dia panggil syirik, kedua dia panggil riak. Syirik dengan riak ni tuan-tuan yang mulia, dia walaupun sedikit, dia akan menjadi penghalang untuk satu orang masuk dalam syurga Allah SWT. Dan benda ni kena selesai sekarang. Kena selesai sebelum mati. Sebelum mati kena selesai. Apa bahaya riak ni tuan-tuan? Apa bahaya syirik ni? Maulana Sa'ad beritahu, sebab syirik ni dia sangat tersembunyi. Saya baca dalam satu kisah, so khabar lah kan, ada orang ni dia cerita pasal, biasa orang dia apa, tak maaf cakap lah, orang politik ni kan, dia marah pihak sana marah dia. Pihak sini bukan Islam, Hindu. Pihak sana Islam. Satu kali Hindu tu dia cakap apa? Adakah patut dia kata aku kafir? Orang Hindu, dia marah orang Islam tu, dia cakap apa? Adakah patut dia kata aku kafir? Maksudnya tuan-tuan, orang kafir pun tak mengaku kafir. Syirik ni tuan-tuan, dia punya bahaya je, dia dah kafir pun dia tak nampak dia kafir. Saya balik daripada Filipin, keluar sana, masa tu ada perang kat sana, saya pun balik. Sampai di Seri Petaling, lepas tu polis datang daripada Bukit Aman. Dia ada satu cawangan khas, cawangan agama. Dia siasat 3 hari, 4 hari 3 malam kami kena siasat. Sebab kat sana Filipin masa tu perang. Sambil siasat tu, sambil dia tanya kami pun tanya jugalah dia. Saya pun tanyalah. Ni saya nak cerita bahayanya syirik ni. Bahaya syirik. Saya bukan nak cerita tentang tu, saya cuma nak bagi contoh supaya semua faham. Kalau tak buat usaha iman, tak buat 5 amal,
kita akan terdedah kepada syirik. Syirik sikit pun akan halang satu orang untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Jadi polis ni tuan-tuan, dia tanyalah. Akhirnya saya pun tanyalah polis ni. Saya cakap, tuan, rupa-rupanya di Bukit Aman ni, saya ingatkan ada cawangan jenayah, cawangan narkotik, cawangan tu saja. Rupanya cawangan sosial, cawangan agama pun ada. Dia cakap baru ditubuhkan. Kami 3 orang ustaz, dia cakap, kami 3 orang ustaz baru ditubuhkan satu cawangan dalam Balai Polis Bukit Aman tu, kerja untuk menyiasat kalau ada panggilan-panggilan ataupun ada aduan-aduan tentang ajaran sesat. Jadi saya tanya dia, saya cakap, boleh ke cerita sikit cerita yang paling, yalah, kita dah 3 hari 3 malam disiasat kan, sembang sama-sama dalam bilik tu di Seri Petaling. Jadi saya minta lah dia ceritalah yang menarik sikit. Dia pun cerita pengalaman kerja dia. Dia cakap sepanjang kami menyiasat, ada satu je sekali yang saya rasa lucu dan sampai sekarang saya tak boleh nak, kalau saya teringat saya akan tersenyum. Dia cakap, kenapa? Dia cakap ada satu panggilan tu, kami kena panggil, lepas tu kami dihantar untuk pergi menyiasat. Pergi-pergi rupanya gereja. Orang gereja panggil polis. Sebab dia cakap apa? Ada ajaran sesat. Padri panggil polis, cakap ada ajaran sesat. Dia pergi sampai kat gereja tu, dia pun ambil pun, okay, dia cakap ambil maklumat, tolong beritahu apa yang tuan buat aduan ni. Dia pun ceritalah. Dia cakap dalam agama ni, dia cakap ada satu kumpulan ni, dia dah telah bawa satu benda baru, dan benda baru itu adalah sesat. Tiga-tiga ustaz ni kan dalam hati dia cakap, kamu tak sesat. Faham tak tuan-tuan? Begitu tersembunyinya syirik ni, sampai orang buat syirik pun tak tahu dia tengah buat syirik. Orang kafir pun dia marah orang panggil dia kafir. Orang kafir pun cakap, adakah dia panggil aku kafir? Adakah dia kata aku kafir? Sebab dia tak tahu dia kafir. Sebab Maulana Sa'ad beritahu, syirik ni dia begitu sembunyi, seperti satu ekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam. Semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam, pada dasarnya memang tak boleh nampak. Boleh nampak? Semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam, susah nak nampak. Tapi kalau kita cari juga satu alat yang sesuai untuk cek juga, insya-Allah boleh nampak juga semut tu. Tapi kata Maulana Sa'ad dalam targhib dia, itu Sabah, dia cakap apa? Syirik lebih tersembunyi daripada itu. Sementara riak pula, semut tadi, perjalanan semut tu, derapan kaki semut tu pada zahirnya memang tak boleh didengari, tak dengar. Susah, tak boleh dengar. Kaki semut macam mana? Orang jalan tak pakai selipar pun boleh tak dengar. Ini semut jalan. Memang sepatut tak boleh dengar. Tapi kalau kita cari juga satu alat yang sesuai, mungkin boleh dengar juga. Macam jantung kita kan, jantung kita ni berbunyi ni tau. Tapi sebab kita guna telinga ni tak dengar. Tapi kalau doktor punya apa tu, stetoskop tu kan, letak boleh dengar. Jadi derapan kaki semut sebenarnya memang tak boleh dengar. Tapi Maulana Sa'ad beritahu, riak lebih senyap daripada itu. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, riak walaupun sedikit adalah syirik. Riak walaupun sedikit adalah syirik. Dan syirik menghalang seorang daripada masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab itu fardu, sebab itu perintah Allah, kita kena buat usaha atas iman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Inilah dalilnya, buat 5 amal masjid ni adalah perintah Allah. Boleh insya-Allah tuan-tuan. Jangan kita, macam mana kita rasa macam kadang-kadang ada rasa malas kan nak bangun pagi, nak sembahyang subuh, tapi kita teringat ini perintah Allah. Letih ke, mengantuk ke, saya kena paksa juga, saya kena buat. Macam itulah gash, macam itulah 2 jam setengah, macam itulah taklim masjid, macam itulah kita punya fikir harian, macam itulah kita punya 3 hari tiap-tiap bulan. Macam mana masalah pun kita kena ingat ini perintah Allah.
Dan Maulana Sa'ad masa dia datang di Seri Petaling, dia beritahu apa? Ada 4 perkara akan menimpa seseorang kalau dia tak buat usaha atas iman. Siapa tak belajar iman, 4 perkara akan menimpa diri dia. Apa dia? Pertama, dia tidak akan dapat yakin kepada Allah dan Rasulnya, dan perkara-perkara selepas perkara-perkara yang gaib. Siapa tak belajar iman, siapa buat usaha atas iman, dia tidak akan dapat yakin kepada Allah, tak dapat yakin pada Rasul, dan perkara-perkara yang gaib. Yang kedua, siapa tak belajar iman, dia tidak dapat yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tak belajar iman, dia takkan dapat yakin dengan janji-janji Allah. Bala lah. Bila tak yakin dengan janji Allah, bala. Sebab hampir keseluruhan apa yang Nabi cakap dengan sahabat, semuanya cerita tentang fadilat. Dan Nabi sendiri dipandu oleh fadilat. Nabi, yang pandu Nabi adalah fadilat. Ketika Sayyidina Hamzah dibunuh, tengok mayat Sayyidina Hamzah dengan perut dia dah dipotong, organ-organ dia dah dikeluarkan, hati dia telah dikeluarkan, hidung dipotong, telinga dipotong, diikat dengan benang kan. Masa Nabi tengok mayat Sayyidina Hamzah, Nabi terus keluar daripada mulut Nabi macam tu marah. Nabi cakap, kalaulah begini keadaan dia, aku akan tuntut balas. Aku akan balas dengan 99 kematian. Aku akan bunuh 99, aku akan tuntut dengan 99 nyawa. Ada riwayat begitu, 100 nyawa Nabi nak tuntut. Dan Nabi boleh buat, insya-Allah, tak ada masalah. Nabi punya kekuatan, Nabi boleh buat. Nabi ludah aja pun. Apa kata orang munafik tu? Demi Allah, dia cakap, kalau dia ludah aku aja pun mati aku. Tak payahlah dia nak. Padahal masa tu Nabi tombak dia kan, kena sikit kan. Tapi dia cakap apa? Tak payah tombak. Dia ludah aja aku pun aku tahu dah mati. Nabi boleh buat. Tapi bila Nabi punya keinginan 99, nak tuntut dengan 99 nyawa. Datang malaikat beritahu, tak. Satu hanya boleh dibalas satu. Syariat. Tapi kalau kau maafkan, itu lebih baik. Nampak tak? Ada 3 dan Nabi pilih fadilat. Fadilat yang mana? Yang mana Allah suka. Yang mana Allah suka, itu Nabi buat. Yang mana Nabi telah maafkan. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi pun dipandu oleh fadilat. Jadi siapa tak belajar iman, duduklah, hafallah taklim tu, tapi dia tidak akan dapat yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga tuan-tuan, siapa tak belajar iman, malapetaka akan datang dalam diri dia ialah apa? Dia tidak akan dapat ikhlas. Sebab bila sahabat tanya Nabi, apa itu iman? Nabi itu, iman ialah ikhlas. Apa itu iman? Iman ialah ikhlas. Macam mana riak tu syirik, macam itulah iman itu ikhlas. So orang tua-tua dulu nak fahamkan kita, iman dengan ikhlas ni, perbandingan iman ikhlas ni seperti matahari dengan panas. Pagi matahari tak ada kan, sejuk. Bila matahari naik sikit pukul 9, dah mula rasa macam nak panas sikit. Tengah hari matahari naik sampai pukul 12 tu, masa tu paling panas sekali. Matahari tinggi, panas pun tinggi. Petang matahari turun, panas pun turun. Malam matahari hilang, panas pun nak hilang. Jadi matahari ni iman, panas ni ikhlas. Lagi tinggi iman, lagi tinggi ikhlas. Turun iman, turun ikhlas. Tak ada iman, tak ada ikhlas. Jadi siapa belajar iman, dia akan dapat ikhlas. Siapa tak belajar iman, dia tak akan dapat ikhlas. Dan dia akan menghadapi satu masalah yang paling besar sekali, iaitu perkara yang keempat. Apa dia? Perkara pertama sekali tadi apa? Dia tidak akan dapat yakin dengan Allah dan Rasulnya. Dan perkara-perkara yang gaib. Yang kedua, dia tidak akan dapat yakin dengan janji-janji Allah. Yang ketiga, dia tidak akan dapat ikhlas. Dan malapetaka paling besar sekali, siapa tak belajar iman, siapa tak buat usaha atas iman. Yang keempat ialah Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima amalan dia di akhirat nanti. Buat amal tapi Allah tak terima. Sebab tak ada ikhlas. Syarat penerimaan satu amal ialah ikhlas. Tak ada ikhlas, macam mana Allah nak terima? Jadi tuan-tuan yang mulia, faham tak apa maksud buat 5 amal ni? Maksud buat 5 amal ialah kita nak belajar iman. Kenapa kena belajar iman? Ini perintah Allah. Mana satu? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kan?
sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka lah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi tuan-tuan yang mulia, kerja 5 amal masjid ni, kerja tempatan ni sebenarnya semua berkait dengan iman. Dan siapa buat, dia akan selamat daripada riak dan syirik. Siapa tak buat, dia tak nampak. Sebab syirik ni begitu tersembunyi, dia tak nampak pun syirik. Sehingga dia dah jauh sampai dia dah jadi kafir pun dia tak tahu dia kafir. Dia dah sesat begitu pun, menyesatkan orang lain pun dia tak tahu dia sesat. Dan dia kata orang lain sesat. Padahal dia sesat. Padri dalam gereja boleh cakap ada dalam agama Kristian ni ada ajaran sesat. Dia tak perasan dia sesat. Orang kafir pun dia cakap, adakah mereka kata aku kafir? Dia kafir pun dia tak tahu. Begitu tersembunyinya syirik ni, begitu tersembunyinya syirik, sehingga tuan-tuan yang mulia, orang kafir tak nampak dia kafir. Orang sesat tak nampak dia sesat. Tunggu mati ya. Mati datang baru tahu. Mati datang baru nampak. Soalan pertama tanya apa? Lebih kurang cakap kan, sebenarnya soalan tu tanya, kamu Islam ke kafir? Itu je. Dia tanya siapa Tuhan kamu tu? Kamu ni beriman ke? Kamu ni syirik? Soalan dia macam tu. Jadi tuan-tuan yang mulia, kena betulkan benda ni sebelum kita mati. Dan yang lebih tersembunyi, yang lebih senyap lagi, apa dia tuan-tuan? Derapan lebih senyap daripada derapan kaki semut ialah riak. Riak ni tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan, orang buat usaha iman je akan faham benda ni. Orang Islam je yang faham bahawa orang kafir tu kafir. Orang kafir tak faham. Jadi orang buat usaha iman je yang faham apa itu riak. Dan dia faham dia kena selamat daripada riak ni. Jadi tuan-tuan, ini kerja bukan kerja yang boleh rehat-rehat tuan-tuan. Ini kerja tak boleh rehat ni. Rehatnya senyap-senyap syirik masuk. Riak, senyap-senyap riak datang. Apa? Bukan senyap-senyap riak datang kan, secara tak nampak syirik masuk. Kalau tak buat usaha iman. Sebab tu usaha iman ni tuan-tuan yang mulia, dia dah ditetapkan masa-masa dia. Setiap hari kena bagi masa 2 jam setengah sekurang-kurangnya. 2 jam setengah tu 1/10 daripada satu hari. Satu hari 24 jam. Bagi masa 2,5 jam setiap hari. Allah bagi kekuatan kita untuk nampak ni iman ni 24 jam. Kalau bagi masa 2,5 jam, siapa yang bagi masa 2,5 jam saja dia akan nampak. Dia akan nampak macam mana kepentingan untuk jaga iman ni. Dia akan nampak macam mana iman dia turun. Kalau siapa tak bagi masa 2,5 jam, dia tak nampak pun. Iman ni turun naik tak nampak. Macam orang berniaga, dia ada 3 kedai. Satu kedai sebelah rumah dia. Contoh dia duduk Teluk Mas, kan? Teluk Mas ni dia rumah kedai tu, ada banyak rumah kedai kan? Okey, bawah tu kedai dia. Dia duduk atas. Kan? Dia ada 3 kedai, satu kedai kat situ. Satu lagi kedai dekat Melaka, kat Bandar Melaka. Satu lagi kedai dia kat Kuala Lumpur. 3 kedai yang sama, jual benda yang sama. Dia ada gaji pekerja. Kat bawah ni, kan? RM1 hilang pun dia tahu. Yang dekat Melaka tu RM100 hilang dia tak perasan. Kedai dia yang kat Kuala Lumpur tu RM1,000 hilang pun dia tak perasan. Pasal apa? Pasal yang bawah rumah ni hari-hari dia tengok. Sebab hari-hari lalu, hari-hari tengok kan, RM1 hilang pun dia tahu. Tapi yang dekat Melaka tu kadang-kadang 2-3 hari sekali pun pergi tengok. Itu RM100 dah hilang pun. Pekerja dah ambil RM100 pun tak perasan. Apa yang kat Kuala Lumpur tu pekerja ambil RM1,000 pun dia tak perasan. Jadi tuan-tuan yang mulia, orang buat usaha iman, kalau siapa bagi masa 2 jam setengah, dia faham. Iman turun sikit je dia tahu, dah dapat rasa dah. Dia nampak ni syirik, dia nampak ni riak ni. Tapi kalau orang tak buat usaha 2 jam setengah, iman dah turun banyak, tak baru dia perasan. Ya aku ni semayang pun dah berapa kali banyak dah hari ni. Tertinggal takbiratul ula, macam semayang pun dah semayang sendiri je kat belakang. Kadang-kadang dah semayang kat rumah. Dia tak perasan. Sebab apa? Tak buat kerja. 2 jam setengah tak buat hari-hari.
Sebab apa? Sebab dia buat gas je seminggu sekali. Iman, dia tengok iman dia seminggu sekali je. Masa gas je. Allahu Akbar. Malangnya kita kalau kita buat usaha agama ni seminggu sekali je kita tengok iman kita. Sebab tu tuan-tuan, orang buat gas seminggu sekali ni tuan-tuan, dia tak ada hasil. Dah 20-30 tahun dia buat kerja dakwah pun tak ada hasil. Walaupun gas dia 20-30 bulan tak pernah miss. Sebab gas tu, dia gas dengan 2 jam setengah ni, beza dia 2 jam setengah hari-hari. Gas kita buat seminggu sekali. Sebenarnya hari-hari itu sebenarnya ialah untuk kita kalau ladang menggemburkan tanah, kita nak siram pokok dengan kita bubur baja, itulah 2 jam setengah. Gas ialah kutip hasil. Jadi kalau tiap-tiap minggu kutip hasil, tapi tak baja, tak siram hari-hari, apa jadi? Lama-lama pergi bawa bakul kosong je lah, bawa balik, tak ada hasil. Itu yang gas kita tiap-tiap minggu, tak ada hasil kan? Nak tahu hasil tak ada hasil, tengok 3 hari kita hujung bulan, nak dapat 1 orang pun susah. Padahal dalam kampung 300-400 orang ada. Nak dapat 1 pun susah. Kenapa? Dalam kampung ada 300-400 orang, tapi nak dapat seorang, nak ajak keluar 3 hari pun susah. Dan semua orang ada dia punya masa, dia boleh bagi masa. Ada yang tak kerja pun, tapi itu pun kita tashkil tak boleh keluar juga. Sebab apa? Sebab kita tak gemburkan tanah tu, kita tak siram hari-hari, kita tak bubur baja, tak tengok hari-hari. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab tu hari ni kita kena buat apa tuan-tuan? Kita kena faham betul-betul iman ni, kita kena bagi masa hari-hari, kita kena perhati betul-betul. Sebenarnya itu baru 2 jam setengah tu tuan-tuan. Iman ni sebenarnya tak boleh 1 saat pun kita tinggalkan. Tak boleh dalam 1 saat pun kita tinggalkan. Sahabat faham benda ni. Sehingga bila dah kena tawan kan, ditawarkan, dia cakap, kalau kau tukar agama kan, sanggup tukar agama kan, dia cakap apa? Kami akan bebaskan. Raja bukan Islam tu dia cakap apa? Kami akan bebaskan semua ni. Sahabat-sahabat lain akan dibebaskan, tabi'in dibebaskan. Apa jawab sahabat? Dia cakap, kalau engkau suruh aku tukar agama ni, kelip mata je, lepas tu buka mata balik masuk agama Islam balik pun, itu pun aku tak sanggup. Tuan-tuan nampak kepentingan maksud dah nampak? Cukup kan? Nanti kan lepas ni nak ambil masa lagi, nak pergi usuli pula. Itu maksud ni. Kelebihan pula, jelas tak maksud? Faham? Kenapa kena buat 2 jam setengah? Ini perintah Allah. Apa perintah? Kenapa perintah Allah? Sebab dalam Al-Quran Allah SWT ada berfirman ayat tu, dan banyak ayat-ayat lagi. Kalau kita lebih teliti, banyak ayat lagi. Bagi masa dengar, jumpa, berdamping dengan ilmu, banyak ayat lagi kita akan dengar. Dan kemudian ada hadis-hadis Nabi SAW beritahu, dan ada ancaman dia kalau tak buat. Jadi tuan-tuan yang mulia, kelebihan siapa yang buat 5 amal, apa kelebihan dia? Tuan-tuan yang mulia, sebenarnya apa yang semua manusia cari dalam dunia ni sekarang, apa yang semua manusia cari dalam dunia ni, sebenarnya semua tu dia Allah sembunyikan dalam 5 amal. Ini kelebihan 5 amal. Apa yang manusia cari ni, daripada ni dalam ni ada pelajar juga kan. Tadi kena target pelajar kan. Okay? Apa yang pelajar cari, apa yang cikgu cari, apa yang orang awam cari, apa yang orang perempuan cari, apa orang laki-laki cari, sebenarnya semua ada dalam 5 amal. Apa yang orang kat kilang tu cari, apa orang yang kat pejabat tu cari, apa yang orang yang kat kedai tu cari, sebenarnya semua ada dalam 5 amal. Cuma siapa buat 5 amal sungguh-sungguh jaga, dia akan nampak benda ni. Siapa tak buat, tak nampak. Sebab tu apa saya cakap ni tuan-tuan, apa saya cakap ni, tuan-tuan niat, apa saya cakap ni hanya dia panggil maklumat. Apa saya cakap ni ialah maklumat. Maklumat ni boleh dapat melalui dengan syarahan macam ni, dengan bayan. Ataupun kita mentelaah, ambil buku, baca, boleh jumpa dalam. Maklumat ni kalau kita buat, dia akan jadi ilmu. Ini kata Maulana Sa'ad. Maklumat kalau dibuat, diamalkan, dia akan jadi ilmu. Dia akan jadi teman rapat kita sampai mati. Kita tak ada kawan lain pun tak apa, kita kawan dengan ilmu kita je sampai mati. Tapi maklumat kalau tidak diamalkan, dia akan bawa kita kepada kejahilan. Jahil tu, jahil bukan tak tahu.
Jahil ni sebab tak amal apa yang dia dengar, tak amal apa yang dia dah tahu. InsyaAllah tuan-tuan, kita niat amal, kita niat buat 5 amal, boleh insyaAllah. Semua niat buat 5 amal. Jadi tuan-tuan yang mulia, saya beritahu tadi, semua yang manusia cari ni ada dalam 5 amal masjid. Semua yang manusia cari ada dalam 5 amal masjid. Apa sebenarnya yang manusia cari? Apa sebenarnya yang manusia ni semua cari ni? Sebenarnya ada 5 perkara. Apa yang manusia semua cari sebenarnya ada 5 perkara. Dan 5 perkara tu elders kita dah masukkan dalam kelebihan siapa buat 5 amal. Pertama tuan-tuan yang mulia, siapa yang buat 5 amal masjid secara istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Istiqamah, mesti istiqamah. Nak dapat bantuan Allah, Allahu akbar. Orang buat 5 amal ni tuan-tuan, sebelum mati malaikat datang jumpa. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barang siapa yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas beritahu, mengatakan Tuhan kami ialah Allah ialah mengatakan kalimah la ilaha illallah. Orang yang dakwah kalimah la ilaha illallah pergi bawa menjaja dia daripada rumah ke rumah, pintu ke pintu. Orang yang macam ni Allah SWT sendiri beritahu dalam Al-Quran, barang siapa yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian Ibn Abbas tafsirkan, orang yang mengatakan la ilaha illallah, kemudian summa istaqamu, dia istiqamah. Kemudian akan datang kepada mereka malaikat ketika mereka hampir mati. Ketika hampir mati malaikat akan datang. Tuan-tuan, siapa malaikat ni? Malaikat ni dia musuh. Dia bukan musuh, dia lawan daripada syaitan. Lawan daripada iblis. Malaikat kalau datang, iblis tak boleh datang. Macam mana terang dengan gelap? Terang dengan gelap tak pernah duduk sekali. Terang dengan gelap tak pernah duduk sekali. Terang datang, gelap lagi. Terang lagi, gelap datang. Dia tak boleh duduk sekali. Tuan-tuan, malaikat kalau tak datang, syaitan ada kat situ. Malaikat kalau datang, syaitan lagi, tak boleh duduk situ. Dan tak ada istilah, tak ada malaikat, tak ada syaitan. Tak ada. Tak ada. Jadi orang yang istiqamah mengatakan Tuhan kami ialah Allah, buat dakwah sungguh-sungguh tuan-tuan yang mulia, hari-hari pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, buat 2.5 jam tak tinggal ni. Tuan-tuan, orang yang macam ni, ketika dia hampir mati, malaikat akan datang jumpa dia. Malaikat akan beritahu, janganlah kamu takut, janganlah kamu bimbang. Saya dengar satu bayan elders kita beritahu, apa maksud, kenapa ada 2 ni, takut dan bimbang ni. Dia beritahu, takut tempat yang nak dia pergi, kubur, takut nak masuk kubur. Bimbang yang nak ditinggalkan ni, anak bini kat rumah, siapa nak jaga? Malaikat cakap, dua-dua kami jaga. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bimbang, gembiralah kamu dengan syurga yang Allah SWT telah janjikan untuk kamu. Kamu tak payah fikir benda tu, kamu fikir sekarang ni, kamu tengok ni malaikat bukakan sayap dia, tunjukkan. Bila malaikat bukakan sayap, nampak gambaran syurga, dia cakap inilah yang Allah SWT janji untuk kamu. Lupa dah semua. Malaikat cakap apa? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kami akan jadi teman baik kamu, teman rapat kamu di dunia dan di akhirat. Tempat yang takut nak pergi tu, malaikat akan tolong, malaikat akan jaga. Yang nak ditinggalkan, malaikat cakap, ini pun kami jaga. Satu orang kawan kita meninggal dunia baru ni, buat usaha agama kan. Saya tengok kehidupan anak bini ni lebih baik lagi daripada masa dia ada dulu. Saya nampak rezeki dia lah, daripada gambaran rezeki dia, saya cakap, lagi muda. Dulu masa bapak kamu ada dulu memang nampak susah sikit. Saya ada bela seorang kan, mak dia meninggal. Saya nampak. Saya tengok anak dia kan. Kalau dulu bapak kau dulu kalau jaga tak dapat kau makan benda ni. Betul. Faham tuan-tuan? Mak dia jaga, mak dia meninggal. Mak dia jaga, dia cakap dia tak pernah makan benda ni. Tapi sebab mak dia meninggal, dapat makan benda tu. Malaikat cakap apa? Jangan takut, jangan bimbang. Jangan takut kubur yang tempat kamu nak pergi ni, kami uruskan semua tu. Jangan bimbang yang kamu nak tinggalkan ni, ini pun kami jaga.
Malaikat cakap, kami menjadi teman kamu, teman rapat kamu di dunia dan di akhirat. Dan di dalamnya kamu akan dapati apa saja yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta. Nabi Ibrahim AS dicampak dalam api kan, belum masuk lagi dalam api kan, malaikat datang jumpa teman Nabi Ibrahim AS. Sebut je Nabi SAW bila dia buat dakwah kan, keluar je daripada Taif kan, keluar daripada Taif dah lari dah kena kejar kan. Apa jadi lepas tu? Malaikat datang, malaikat cakap apa? Wahai Muhammad, kau bagi je arahan, bagi je syarat pada kami akan lagakan kedua-dua bukit tu sehingga semua penduduk-penduduk mati akan mati tertindih. Tuan-tuan yang mulia kan, siapa kawan Nabi? Malaikat kawan Nabi. Angguk je, tak payah cakap. Bagi syarat je. Dia akan lagakan gunung, mati semua orang Taif, satu orang pun tak hidup. Jadi tuan-tuan yang mulia, nampak kelebihan ini, kelebihan buat 5 amal masjid. Sebelum mati boleh dapat benda ni. Inilah tuan-tuan yang mulia, kita punya hidup ni, itulah sebenarnya saat-saat yang paling kritikal sekali, saat-saat yang paling kita perlukan sekali bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saat sakratul maut. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita tuan-tuan semua, insya-Allah. Saya belum cerita lagi apa yang manusia cari sebenarnya dekat luar ni. Semua manusia ni sebenarnya cari, yang dekat kedai, yang dekat pejabat, yang dekat kilang, dekat apa semua, sebenarnya ada terangkum dalam 5 amal. Siapa buat 5 amal, dia akan dapat, dan dia akan nampak benda ni sebenarnya ada dalam 5 amal. Pertama sekali tuan-tuan yang mulia, siapa buat 5 amal masjid, pertama Allah akan bagi dia hidayah. Siapa jaga 5 amal masjid, pertama Allah akan bagi dia apa? Hidayah. Kalau budak sekolah dia jadi bijak. Kalau kita faham, kita tahu semua. Jadi semua orang nak bijak. Kat luar ni, apa yang manusia cari ni sebenarnya? Bijak. Sanggup bayar banyak, mak bapak bayar tuition berapa ratus pun boleh. Kalau boleh dapat A anak dia, berapa pun dia boleh sanggup bayar. Semua nak jadi pandai. Tapi sebenarnya pandai ada dalam apa? 5 amal masjid. Siapa buat 5 amal masjid, pertama sekali Allah akan jadikan dia bijak sana. Bijak, otak dia bijak. Yang kedua tuan-tuan yang mulia, siapa buat 5 amal masjid, pertama hidayat, kedua Allah bagi dia muhabbat. Dia akan sayang. Sifat sayang akan datang, kasih sayang akan datang dalam hati. Sayang semua orang, tengok ni sayang, tengok tu sayang, tengok orang kafir pun sayang. Kesian tengok mereka. Hidup berkasih sayang, hidup dalam keadaan tak ada masalah. Orang yang sentiasa sayang semua orang ni, sebenarnya hidup dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah dalam hidup ni. Elders kita macam mana tuan-tuan? Elders kita satu hari tengah buat dakwah, dia jalan-jalan, tiba-tiba satu polis kejar pencuri, dapat tangkap dan nak pukul dah. Elders cakap, berhenti, jangan pukul dia, pukul aku. Orang tanya kenapa? Dia cakap kerana salah saya lah. Saya telah lambat dakwah dia. Tuan-tuan yang mulia, ini sifat elders kita punya sifat tuan-tuan. Allahu Akbar. Maulana Ilyas kan, ibu dia kecil-kecil lagi, ibu dia dah cakap masa dia bayi lagi dah bau sahabat. Bau sahabat macam ni, bau macam mana? Kalau macam budak kita ni, bau budak, tahulah bau bedak Johnson & Johnson tu kan, kecil tu kan. Tapi mak Maulana Ilyas ada bau sahabat. Dekat Maulana Ilyas ni dia cakap ada bau sahabat. Apa maksud dia? Sifat sahabat tu dah nampak dah. Kecil-kecil lagi dah nampak. Maulana Ilyas tuan-tuan, satu ketika dijemput. Bila orang dengar je dekat Nizamuddin tu ada apa? Ada satu usul baru yang mana kerja boleh menyelamatkan umat. Ketika tu tuan-tuan, dunia ni kita baca kitab kemunduran umat kan, macam mana keadaan zaman tu teruk kan. Jadi ketika tu tuan-tuan, ada satu ulama datang, bila dia dengar je Maulana Ilyas di Nizamuddin ada usul baru, yang mana usul ni nampak ada cahaya untuk menyelamatkan umat ni. Ada nampak apa? Ada nampak boleh menyelamatkan umat. Nampak apa? Nampak peluang untuk menyelamatkan umat. Jadi dia punya suka tu, sehingga India ni besar kan,
India besar tuan-tuan. Kalau kita naik kereta api daripada Delhi nak pergi Kerala tu, bawa boleh 3 hari 2 malam. Kereta api tak berhenti. Baru sampai. Jadi besar. Jadi dia dekat bawah tu, dekat-dekat bawah selatan tu kan. Jadi dia pun beritahu satu orang, dia cakap begini, kita buat satu majlis, mungkin macam tuan-tuan punya majlis lah ni. Kita buat dewan besar, kita akan jemput semua ulama-ulama tempat kita ni. Dan orang awam pun boleh datang untuk dengar. Dan dia lantik satu orang pergi ke Nizamuddin naik kereta api, pergi panggil Maulana Ilyas suruh datang. Jadi khadam dia pun pergilah naik kereta api kan, naik kereta api jalan sampai sana. Khadam dia pun mungkin macam kita lah kan, nak pergi tengkera singgah minum dulu kan. Kat mana singgah? Kalau orang Teluk Mas singgah kat mana? Semabuk. Semabuk ke ada pasar malam beli apa sikit dulu kan, pusing-pusing. Jadi apa jadi, khadam ni bila sampai je dekat Delhi, tersilap tarikh. Tarikh tu tersilap. Hari ni berapa bulan? 20. Patutnya cakap dengan Maulana Ilyas suruh datang 20 bulan. Dia tercakap 21. Agak confused kan? 20 ke 21? 21. Macam tuan-tuan lah, tashkil orang kan ni nak tashkil 19 malam ke 20 malam? 19 malam ke 20 malam? Habis singgah semabuk, singgah mana? Main cakap 20, 21. Jadi bila hari yang dah buat persediaan tu, subhanallah, Maulana Ilyas tak datang. Pembayar tak datang. Dah lah dia bagi tahu dah semua ulama-ulama. Dia cakap ini ada satu ulama besar di Nizamuddin yang mana dia ada satu usul yang Allah kurnia pada dia, yang nampak ada peluang, nampak ada harapan untuk menyelamatkan umat. Satu dunia untuk selamatkan umat. Jadi macam mana ulama-ulama dah kumpul, macam mana semua dah siap makanan apa semua, tiba-tiba Maulana Ilyas tak datang. Dia punya marahnya, dia punya kecewanya kan. Tapi tak apalah. Jadi apa jadi? Esoknya Maulana Ilyas datang. Datang-datang tengok, dia pun dah kosong. Tak ada orang. Betul ke ni? Jemput dah suruh datang. Maulana Ilyas pun sebenarnya, dia bila dengar je ada satu tempat nak jemput dia datang untuk bentangkan usul dakwah tabligh ni, dia punya gembiranya dengan harapan dia nak cakapnya sungguh-sungguh dia. Kita tahu macam mana kesungguhan Maulana Ilyas. Dia sampai je tempat tu, tengok-tengok tak ada, kosong. Allah, macam mana kecewa. Orang tadi dah kecewa, tak datang pembayan. Maulana Ilyas pula pembayan datang, kecewa lagi sebab orang tak ada. Jadi akhirnya Maulana Ilyas pun tanya, siapa dia sebenarnya, kenal tak ulama ni yang dia ada khadam sekian-sekian, dia ada suruh saya datang sekian. Rumah dia dekat sana, pergilah jumpa dia. Maulana Ilyas pun pergi. Sampai dia kat pintu rumah dia kan, ketuk pintu bagi salam kan. Ulama tadi pun buka pintu. Bila buka pintu, dia nampak je muka Maulana Ilyas, habis semua maki hamun dia lontarkan. Dia maki apa yang dia ada dalam kepala dia, perkataan-perkataan yang buruk semua dia lepaskan. Sebab apa? Sebab dia dah malu dah jemput semua orang kan, dan dah bagi macam jaminan yang begitu besar, tak datang pula Maulana Ilyas. Dia bagi bersama dia khadam dia di sebelah. Dia bagi Maulana Ilyas tunduk, diam. Habis je Maulana Ilyas pun minta maaf. Dia cakap apa? Kan, saya minta maaf kan. Jadi dia pun pusing balik, dia pun terus pergi kat stesen kereta api balik ke Delhi. Tuan-tuan yang mulia, masa Maulana Ilyas ni dia balik, dia sampai je dekat stesen kereta api, kemudian dia naik je kereta api. Khadam dia tadi beritahu kepada tuan dia, beritahu kepada ulama tadi. Dia cakap, tuan, saya rasa ini silap saya. Masa saya minum kat kedai kat Semabuk tu, saya tersilap tarik. Saya silap cakap dengan dia. Saya tersilap cakap dengan dia. Jadi bukan salah dia, salah saya. Dia cakap, kau ni kenapa kau tak cakap tadi? Dia cakap, sekarang kita pergi kejar dia. Sekarang dia dengan khadam dia sama-sama pergi sampai ke stesen kereta api nak pergi cari Maulana Ilyas. Sampai je dekat situ, kereta api pun dah jalan, Maulana Ilyas pun dah naik. Dia tunggu kereta api yang berikutnya, kereta api besok baru ada. Esoknya dia naik kereta api tu dengan khadam dia terus pergi ke Nizamuddin Delhi. Berapa malam, berapa hari duduk dalam kereta api, sampai di Delhi,
Dia masuk je, dia terus cari Maulana Ilyas. Bila dia masuk je, jumpa Maulana Ilyas, Maulana Ilyas istiqbal dia, sambut dia, duduk dia, ikram dia. Dan kemudian dia pun beritahu, dia cakap, tuan, sebenarnya saya dah faham dah apa sebenarnya yang berlaku. Saya minta maaf lah, saya telah marah, tangan maki hamun tuan semua. Dia ceritalah minta maaf dengan dia punya tawaduk dia kan. Dia cakap sehinggalah Maulana Ilyas dengan sifat dia telah maafkan apa semua. Dan dia telah beritahu, dia minta Maulana Ilyas, dia cakap apa, tuan tolonglah beritahu kan kepada saya kan apa sebenarnya usul kerja ni. Dan dipendekkan cerita, dia telah tashkil ulama ni untuk keluar 2 minggu. Selepas tu ulama ni telah dapat peluang untuk duduk sebentar bermuzakarah dengan Maulana Ilyas. Dia tanya, tuan, kenapa masa saya marah tuan dekat pintu tu, saya maki hamun tuan, kenapa tuan tak apa? Tak jawab. Tak bela diri tuan. Sedangkan tuan tak bersalah. Ini dia yang salah ni. Khadam saya yang salah. Dia minum kat semabuk. Dia yang salah bagi tarikh. Sebab tu tuan salah hari datang. Apa jawab Maulana Ilyas? Tentu apa dia jawab? Dia cakap lebih kurang lah, dia jawab, tak apalah. Masa tu tuan dalam keadaan yang sangat marah dan tuan sedang melepaskan kemarahan, dan saya telah menjadi orang yang dimarahi. Sesungguhnya satu orang kena marah lebih baik daripada 2 orang kena marah. Faham? Kalau dia bela diri dia, bukan salah saya ni, dia yang salah cakap. Siapa kena marah pula? Faham? Ini bau sahabat yang ada dalam diri Maulana Ilyas. Sehingga perasaan orang pun dia boleh jaga sampai macam tu sekali. Faham? Bila siapa buat kerja agama, buat 5 amal masjid 2 jam setengah, pertama Allah bagi hidayah, kedua Allah bagi muhabbat. Dalam hati dia ada kasih sayang. Sampai macam ni hati dia boleh jadi sampai macam ni. Ada satu kisah lain lagi. Nak tahu macam mana bau sahabat yang ada dalam diri Maulana Ilyas ni. Bau tu yang menyebabkan orang dapat hidayat. Bau sahabat yang ada dalam diri Maulana Ilyas, yang ada dalam hati Maulana Ilyas tu, yang menyebabkan orang lain boleh jadi dapat hidayat. Ulama tadi telah dapat hidayat, keluar 2 minggu. Dan dia faham lepas tu kerja agama dakwah tabligh ni. Sebab apa? Sebab dalam hati Maulana Ilyas tu ada sifat, sahabat tu ada. Sifat tu telah menyebabkan orang ni dapat hidayah. Tuan-tuan, siapa buat 5 amal masjid 2 jam setengah, buat hari-hari, Allah akan bagi ni dalam hati dia. Sifat kasih sayang yang boleh jadi asbab orang lain boleh dapat hidayah. Kat sekolah saya tu tuan-tuan, tempat saya, mahalah saya cerita dengan tuan-tuan, kami karkun 2 orang. Pelajar adalah dalam 10-15 orang setiap masa. Tapi saya nak tashkil orang lain ni, nak datang sembahyang berjemaah cukup susah. Nak tashkil cikgu-cikgu lain yang duduk dekat quarters kat dalam sekolah saya tu, nak tashkil cukup susah. Doa siang malam, gash, bertahun-tahun dah, tapi tak datang-datang juga. Satu hari tuan-tuan, tempat saya tu datang satu orang staf baru. Dia datang, dia masuk sekolah tu, kemudian kita lantik dia jadi imam. Dia memang layak jadi imam. Dia semayang je 2-3 hari je, kedatangan 2 kali ganda bertambah. Orang yang tak pernah datang semayang pun datang semayang. Semalam kami bagi laporan dalam istimak kami ni, semalam ambil laporan, kami bagi laporan semalam Simpang 4. Dr. Sari ambil laporan, kita bagi tahu benda ni. Dia datang je, terus 2 kali ganda kehadiran. Daripada 1 saf jadi 2 saf. Dia cakap macam mana ni? Rupanya dia yang pergi. Dia pergi jumpa orang tu, dia sebut sikit je. Dia cakap, semayang berjemaah lah. Semayang jemaah 27 kali ganda. Semayang sendiri seorang dapat 1 kat rumah. Saya cakap, kalau tak silap, kami pun pernah cakap juga benda tu. Tapi kenapa orang tak datang? Tanya-tanya dia, rupanya dah 30 tahun tak tinggal takbiratullah. 40 hari je ada jaminan masuk syurga, selamat daripada api neraka, selamat sifat munafik.
Si Polan ni dah 30 tahun tak tinggal. Rupanya amalan ni bila kita jaga, betul-betul sungguh-sungguh kita berpegang, cakap sikit je orang dapat hidayat. Tapi kalau amal tak buat tak buat amal, buat pun on off, kejap buat kejap tidak, sihat buat sakit tak buat, senang buat susah tak buat. Macam ni tuan-tuan, kalau sifat kita, cakaplah sampai berbuih pun orang tak dapat hidayat. Jadi tuan-tuan yang mulia, salah satu sifat Maulana Ilyas, apa bau sahabat yang ada dalam diri Maulana Ilyas ni, satu ketika Maulana Ilyas ni dihantar satu jemaah pergi ke satu kampung, keluar. Dia keluar satu kampung, sampai kat kampung tu, bila orang India ni, bila dengar je ada Maulana Ilyas datang, subhanallah, orang India ni dia taksub betul kalau dengar ada orang alim, wali Allah kan, dia punya macam pulau besar kan, pulau besar kan, betul kan? Yang ramai orang apa? Sampai bukan yang Islam, yang tak Islam penuh pergi. Sebab apa? Sebab dengar kat sana tu memang ada tu wali Allah punya kan. Jadi orang India bila dengar Maulana Ilyas datang dengan jemaah dia masuk kampung, oh subhanallah, dia pun beritahu bini dia, dia cakap macam ni, saya akan cari jalan sampai kita boleh bawa dia masuk rumah kita. Dia punya cita-cita tu macam kita lah, jemaah kalau datang tempat kita, biasa kita paling-paling kita nusrah bagi makan je kan. Tapi orang ni dia punya dahsyatnya, dia nak akan apa, keberkatan Maulana Ilyas ni, sampai dia cakap dengan bini dia, saya akan cuba sungguh-sungguh sampai dia boleh datang rumah kita, nak ambil berkat Maulana Ilyas. Jadi dia beritahu bini dia, kau masak sedap-sedap, sediakan. Allah, tuan-tuan yang pergi India ni, tuan-tuan tahu macam mana orang India ni kalau nak bagi makan tetamu kan, lengkap. Dia punya nasi dia, beras dia kan, dia punya biryani dia, memang semua yang terbaik lah. Dia akan bagi pada kita yang terbaik. Jadi bini dia pun buatlah persiapan, buat yang terbaik, buat terbaik, sebab ini satu orang wali Allah, satu orang yang hebat nak datang. Jadi suami dia pujuk Maulana Ilyas. Mula-mula Maulana Ilyas tak nak datang, tapi akhirnya dah kena pujuk datang juga. Tapi dia cakap semua jemaah tak datang. Yang datang dia dengan anak murid dia, 2 orang budak yang datang. Sampai masa dia pun datang rumah tu, makanan pun dah hidang dah siap. Masuk je rumah, Maulana Ilyas pun sembang lah dengan tuan rumah, sembang. Anak murid dia pun tengok makanan, subhanallah, macam kita kan, keluar jemaah dengan syura ke dengan siapa kan, tiba-tiba dijemput, syura, kau nak cakap lah, aku makan kan. Peluang kan, inilah peluang kan. Jadi anak murid dia pun tengok makanan, dia pun ambil makan, subhanallah, punya sedap kan, makan. Jadi Maulana Ilyas tu sambil tu sembang lah dengan tuan rumah, sembang. Orang India ni habis makan, dia akan ambil manisan kan. Orang India ada kir tu memang cukup sedap tu, nasi susu kan, gaul ada gula kan, manis, memang itu je dah cukup lah kalau makan. Kat depan Nizamuddin tu ada jual kan. Dia ambil manisan tu kan, makan. Budak-budak kan, sepatutnya manisan tu lah nombor 1 makan. Tapi bila ambil satu suap je, tu dia letak balik. Anak murid dia yang kedua pun ambil satu suap, letak balik. Maulana Ilyas pun dah heran, tapi dia teruslah buat macam biasa je, sembang dengan orang tu sambil makan. Habis makan, Maulana Ilyas pun ambil dia punya kir tu, ambil dia punya manisan, Maulana Ilyas pun makan. Dia makan sampai habis. Biasanya ada mangkuk kecil kan. Dah habis, dia ambil anak murid dia punya pula, dia makan. Habis. Dah habis, dia ambil anak murid dia yang satu lagi punya, dia pun makan. Habis. Subhanallah. Kan, habis. Dah habis tu Maulana pun minta diri balik. Bila balik, tuan rumah pun panggil bini dia. Keluar. Macam kita kan, panggil kalau yang ada isteri kan, jemaah dah balik, tetamu dah balik, panggil lah isteri, mari kita makan, sekarang kita makan pula.
mulalah makan sambil ceritalah. Maulana Ilyas datang, anak dia, rumah kita dah berkat apa semua kan. Sekali bila dia ambil je manisan, dia makan, subhanallah. Rupanya nak buat manisan subuh tadi. Kat India ni katnya gelap-gelap macam tu. Nak buat manisan kena letak gula kan. Nak bagi manis banyak gula. Rupanya bini dia tak perasan letak garam. Itu yang anak murid tadi, satu sudu je tinggal, tak boleh makan. Tapi Maulana Ilyas dia boleh habiskan dia punya, lepas tu dia ambil anak murid dia punya makan, dia ambil anak murid dia punya satu pun, habis dia makan. Lepas tu orang ni, tuan rumah ni bila dia dah termakan, dia cakap masin, masa tu lah dia marah bini dia, marah sampai menangis bini dia. Dia cakap kau macam ni punya lalainya buat kerja. Orang tetamu punya susah aku pujuk dia suruh datang. Dia ni pula orang alim besar, kau buat macam ni. Dia marah. Sekali dia cakap dah, dia tinggalkan bini dia pun pergi masjid. Sampai kat masjid, dia cari Maulana Ilyas, dia pun jumpa, dia cakap, "Tuan, saya datang nak minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Bini saya dah tersilap buat manisan tadi. Patut letak gula, dia pergi letak garam. Kau sikit punya garam." Itu Maulana Ilyas pun dengan hati berbau sahabat, yang ibu dia cakap berbau sahabat ni, Maulana Ilyas ni, dia cakap apa? Tak apalah, dia cakap kan, aku alah, manusia buat salah macam biasa, lebih kurang lah dia cakap macam tu. Semua orang buat silap, tak ada masalah. Tapi tuan, dia cakap, dia pun minta maaf lagi. Maulana Ilyas cakap, dah aku dah maafkan dah, semua dah, selesai dah. Bila dah selesai ya, terus dia tanya, dia dapat peluang untuk muzakarah, dia pun tanya, "Tuan, saya nak tanya satu soalan." Dia cakap, tadi tuan, bila anak murid tuan makan, lepas tu dia tinggalkan. Tapi tuan dah tahu benda tu masin, tuan makan dah masin, tapi tuan habiskan, dan tuan habiskan anak murid tuan punya juga. Kenapa tuan buat macam tu? Ganjil kan? Kenapa Maulana Ilyas buat macam tu? Maulana Ilyas beritahu, sebenarnya kalaulah aku beritahu daripada awal, masa dia makan tu, bila terasa je masin, kalaulah contoh macam kita lah kan, bila masin mungkin kita akan cakap kan, masin kan. Kalaulah Maulana Ilyas cakap, kalaulah aku cakap masa tu masin, dia cakap, kau akan marah bini kau. Sebab aku tak cakap, kau marah juga bini kau. Tapi beza dia, sekarang ni kau marah bini kau dalam keadaan bini kau dah kenyang. Kalau aku beritahu tadi, kau akan marah juga, tapi marah dalam keadaan bini kau lapar. Sampai macam tu tuan-tuan, fikir Maulana Ilyas. Tuan-tuan faham? Faham cerita ni? Dia marah bini dia tadi kan, tapi selepas dia makan kan. Jadi bini dia menangis dalam keadaan kenyang. Kalau dia cakap awal, bini dia akan kena marah juga. Dan dia akan nangis juga, nangis dalam keadaan lapar. Sampai macam ni fikir Maulana Ilyas rahmatullah. Jadi tuan-tuan yang mulia, sifat pertama orang buat 5 amal, pertama dia akan dapat apa? Hidayah. Kedua dia akan dapat muhabbat, kasih sayang. Ketiga tuan-tuan yang mulia, orang buat 5 amal ni dia akan dapat apa? Keselamatan. Untuk siapa keselamatan ni? Untuk dia, isteri dia, anak-anak dia, semua harta benda dia, dan apa-apa sahaja benda yang ada hubungan dengan dia, semua Allah SWT buat keputusan, Allah jaga. Siapa buat 5 amal, Allah jaga dia dan apa-apa yang ada kaitan dengan dia, semua Allah jaga. Di dunia dan di akhirat. Dia hidup Allah jaga, dia mati pun Allah jaga. Siapa buat 5 amal, masjid. Yang keempat apa dia? Dia dan apa-apa yang ada hubungan dengan dia tadi, Allah SWT akan berkati, Allah berkatkan. Dan yang kelima tuan-tuan yang mulia, apa yang Allah akan bagi untuk orang buat 5 amal, Allah akan jadikan dia khalifah Allah. Allah akan beri kemuliaan kepada dia. Ini yang semua orang sebenarnya, sama ada di bandar, sama ada di kampung, sama ada yang kerja sendiri, sama ada yang makan gaji, semua orang cari ni sebenarnya, inilah semua yang semua orang cari, 5 ni. Hidayat, muhabbat, keselamatan, Allah jaga, yang keberkatan, dan akhirnya kemuliaan. Semua orang cari benda ni. Dan semua ni ada dalam mana? Dalam 5 amalan jemaah masjid. Siapa nak benda ni, buatlah 5 amalan masjid. Boleh insyaAllah. Dan di akhirat Allah SWT akan bagi apa? 5 juga lagi
Pertama Allah akan bagi apa? Mati je masuk kubur, 2.5 juta bidadari tunggu dengan kubur. 2.5 juta. Saya rasa saya dah pernah cerita benda ni, tak payah panjang-panjang lagi. Yang kedua, dia bangkit daripada kubur, dahaga, dia akan dapat minum air buah-buahan yang diperah daripada buah-buahan syurga. Yang ketiga, dia akan dapat makan roti sebesar dunia dengan intinya hati ikan yang dipanggang. Makanan ni roti sebesar dunia. Yang keempat, dia akan dapat peluang untuk duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Dan yang kelima, akhir sekali, nikmat paling besar sekali, dia akan dapat bertemu dengan Allah satu hari 4 kali. Sukanya Allah, orang yang buat kerja 5 amal masjid ni begitu susah payah, dia tabah, dia jaga dia punya sabar dia punya tahammul dia punya kesusahan dia menghadapi orang kampung ni semua ni kan. Dia punya susah payah nak kena maki hamun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi syura kita bayan dia cakap apa? Sampai Warqah bin Naufal cakap apa? Kan, dia dah tahu dah Nabi ni satu hari akan kena usir. Kita kalau siapa buat 5 amal ni tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan akan dapat faham cerita ni betul-betul. Tuan-tuan dapat rasa satu hari tuan-tuan seolah-olah diusir daripada kampung tuan-tuan. Siapa buat 5 amal masjid? Hari ni kita ada usir. Ada orang usir kita. Orang suka kita lagi ada. Orang suka kita tuan-tuan. Dan kita pun suka juga. Orang suka kita pun suka. Sampai kita kakuzari kat markas, kita suka kakuzari kat orang. Saya kalau kampung ni tak ada masalah. Orang kampung dengan saya, dia memang suka tabligh. Dia kalau kita orang tabligh lalu je, memang dia suka. Tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan cakap ni, tuan-tuan ingat, tuan-tuan dah buat kerja tabligh. Rupanya, dalam fadilat tabligh, Hadrat Sufyan Thauri beritahu, barang siapa yang sangat-sangat dicintai, disukai oleh keluarga dan jiran-jirannya, aku syaki mereka sebagai amat lambat mendakwakan kebenaran. Kita sibuk cerita dengan orang. Sekarang kampung saya dah terima tabligh kau. Kalau tabligh je memang pergi kedai, diskaun. Kalau pasar malam, kadang-kadang tak payah bayar, bagi je. Punyalah suka kita kan. Sebab tabligh tengok orang dah suka. Hadrat Sufyan Thauri dalam fejat tabligh cakap apa? Barang siapa yang sangat-sangat dicintai dan disukai oleh keluarga dan jiran-jirannya, aku syaki mereka sebagai amat lambat mendakwakan kebenaran. Tuan-tuan kena faham betul-betul hari ni. Tak faham betul-betul, ini ijtimak. Tuan-tuan faham betul-betul. Tahun depan kita nak hasilkan 10 kali ganda lebih ramai daripada yang tuan-tuan hasilkan hari ni. 10 kali ganda. Tuan-tuan kalau nak capai benda ni, tuan-tuan kena buat ni. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu, tuan-tuan akan lalu. Tuan-tuan kena lalu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kita ikut, apa yang dia lalu, kita akan lalu. Kita naik kereta api, orang gerabak depan tu, bila dia masuk je terowong, kita kat belakang masih terang, tapi kita dah kena faham, kejap lagi aku akan masuk juga terowong. Kejap lagi aku akan gelap juga. Sebab apa? Sebab kita naik kereta api yang sama. Jadi kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir daripada kampung dia, dihalau, macam-macam dugaan, macam-macam kesusahan dia hadapi, tapi kita buat kerja yang sama, kita cakap, tapi kita tak menghadapi apa yang Nabi hadapi, sebenarnya kita tak buat kerja yang sama. Gerabak kita sebenarnya putus daripada gerabak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain, kerja kita sebenarnya bukan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tuan-tuan? Faham? Nampak macam mudah kerja ni, nampak macam senang, tapi tuan-tuan buat betul-betul, tuan-tuan akan dapat apa yang Nabi lalu, tuan-tuan akan lalu. Boleh insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, perkara yang paling nikmat yang paling besar di akhirat satu orang akan dapat 2 kali, sebab susahnya dia, mujahadahnya dia, Allah SWT sendiri 2 kali satu hari Allah akan ziarah dia dekat dalam syurga dia. Allah akan datang ziarah 2 kali satu hari. Allah ziarah dia 2 kali, dia ziarah Allah 2 kali, Allah akan ziarah dia. Semua ahli syurga lain seminggu sekali je dapat lihat wajah Allah, seminggu sekali je dapat ziarah Allah. Tapi orang yang buat 5 amal masjid, orang yang susah payah sampai kena halau daripada kampung, sampai macam tu kena hina daripada kampung, dibenci oleh keluarga macam tu, orang macam ni kan, Allah SWT hargai dia punya kesusahan tu, sehingga 2 kali satu hari Allah akan ziarah dia dekat dalam syurga dia.
Dan Nabi SAW beritahu, aku lihat wajah Allah indah seindah-indahnya. Nabi cair sekali lah. Paling Nabi orang cakap tewas dengan keindahan ialah keindahan lihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, macam mana lihat wajah Nabi tuan? Macam mana lihat wajah sahabat? Sayyidina Ali cakap, kalau aku diberi pilihan untuk minum air sejuk ketika waktu dahaga dengan lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan pilih lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang macam ni pun, wajah dia macam tu pun, sahabat boleh tolak air sejuk ketika panas yang sangat tersangat, tapi Nabi cakap, aku lihat wajah Allah indah seindah-indahnya. Itulah nikmat yang paling besar sekali, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak cakap ni sekarang? Sekarang ni benda ni dah ada dekat bibir kita dah. Benda ni dah ada kat dalam kepala kita, tapi kita tak buat. Dah berapa banyak kali kita keluar bayan wafsi, kita dah diberitahu dah suruh buat, balik buat 5 amal, balik buat 5 amal. Tapi bila kita sampai dekat mualah kita cakap ini tak sesuai kat mualah saya. Seolah-olah kita cakap kamu kena sembahyang 5 waktu. Tak boleh, saya 4 je. Subuh tu saya tak boleh sembahyang. Tuan yang mulia, tak boleh, kita tak ada pilihan dah sekarang. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, Allahu Akbar, di si Petaling baru ni, kemuncak daripada sebelum Jun ni, sebelum istimewa ni, asar tu dia kumpulkan semua garkun kan. Lepas tu dia minta pandangan. Saya nampak penghujung dia cakap apa? Jangan kerja dakwah ni jangan tak buat je. Sebab kemurkaan Allah di situ. Tuan-tuan yang mulia, semua dosa yang manusia buat, insya-Allah taubat Allah ampun. Sebut je apa dosa sekalipun. Tuan-tuan sebut je apa dosa. Tuan-tuan beritahu saya. Semua dosa Allah boleh ampun. Cuma satu je Allah takkan ampun. Ada satu dosa je Allah takkan ampun dosa ni. Sumpah saya berani cakap. Dan benda ni saya cakap berdasarkan kepada apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis tu ada dalam fadilat tabligh, dan fadilat tabligh ada dalam fadilat amal. Sahih, begitu sahih sekali hadis tu. Dan saya berani cakap kalau tuan-tuan terlibat dengan benda ni, insya-Allah sampai mati pun Allah takkan ampun. Kenapa saya berani cakap tuan-tuan? Sebab saya jelas benda ni. Tuan-tuan sebut je apa dosa yang Allah tak ampun. Kalau taubat Allah ampun. Saya cakap, berani cakap. Orang tak semayang, dia taubat, dia semayang, Allah ampun dosa. Allah lupakan semua yang dia tak semayang tu. Orang berzina, Allah boleh ampunkan dosa dia. Orang buat apa pun Allah ampun. Tapi ada satu dosa yang Nabi cakap Allah tak ampun. Apa dia? Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Aisyah tengok muka Nabi. Orang kahwin ni dia tahu lah. Orang dah kahwin dia tahu. Bini bila tengok muka suami je, bini boleh tahu. Kan? Bini tahu kan muka kita kan? Balik rumah, tengok muka je bini dah tahu dah. Ni ada masalah. Ini muka happy. Bini boleh tahu. Aisyah tengok je muka Nabi. Nabi masuk je ke masjid. Aisyah tengok je muka Nabi. Aisyah cakap, aku tahu sesuatu telah berlaku kepadanya. Dan Aisyah cakap, dia tidak berkata-kata apa-apa. Beliau terus berwuduk dan tidak berkata-kata dan terus naik ke mimbar. Dan di atas mimbar apa Nabi buat? Nabi terus bersabda, wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kamu supaya mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Kalau tidak, akan tiba masanya kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan terima doa kamu. Kamu minta ampun pada dia, dia tidak akan ampunkan kamu. Tak ampun. Dan kamu minta bantuan daripada dia, dia tidak akan membantu kamu. Tuan-tuan, ini dalilnya tuan-tuan. Ini dalilnya, siapa tak buat dakwah, siapa tak buat tabligh, sebenarnya Allah tak ampun dosa tuan-tuan. Ini bukan untuk orang yang tak tahu tabligh, ini untuk orang yang tahu tabligh. Dosa orang tak semayang kepada orang yang tahu semayang, bukan orang tak tahu semayang. Orang tak tahu semayang tu ada dosa lain. Dosa tak tahu semayang tu wajib. Tapi dosa orang yang tahu semayang tapi tak semayang,
Ini dia dosa untuk orang tak sembahyang. Semua celaan-celaan yang ada dalam tu kepada orang yang tahu, bukan kepada orang yang tak tahu. Jadi tuan-tuan yang mulia, celaan ni untuk siapa? Celaan ni untuk orang yang tahu dakwah. Orang yang dah keluar 4 bulan, orang yang dah keluar 40 hari, dah keluar 3 hari, dah tahu cara macam ni nak pergi jumpa orang, cara macam ni nak ajar orang pergi masjid. Tapi kita tak buat, akan tiba masanya Nabi SAW beritahu, bila kala kamu minta ampun, dia tidak akan ampunkan kamu. Kamu doa, dia tidak akan terima doa kamu. Tuan-tuan, apa guna hidup lagi tuan-tuan kalau doa pun Allah dah tak terima? Siapa cakap? Nabi SAW cakap Allah tak terima doa kamu. Allah tak terima. Kita rasa boleh juga, Allah terima juga ni. Dah, Nabi cakap Allah tak terima dah. Orang buat tabligh, kalau tak buat tabligh, tuan-tuan, inilah dia bencana dia. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kerja kita buat apa tuan-tuan? Sebenarnya kemurkaan Allah yang datang hari ni bukan sebab orang awam. Kemurkaan Allah yang datang ni bukan sebab orang awam. Ini sebab karkun sejuk ni. Sebab tu kerja kita sekarang pergi cari karkun sejuk ni. Kerja kita lebih penting cari karkun yang sejuk ni. Karkun yang dah tak nak keluar ni. Orang yang dah tahu penting buat kerja dakwah, penting keluar 3 hari, penting keluar 40 hari, penting buat taklim rumah, tak buat semua ni, inilah kemurkaan Allah datang hari ni. Sebab tu hari ni kita buat Jun ni semua nak kumpulkan karkun. Mana dia karkun ni? Mana dia orang yang dah pernah keluar ni? Ini kemurkaan Allah yang paling besar ni tuan-tuan. Dah tahu tabligh tapi tak buat tabligh. Nabi cakap, kamu minta doa, kamu doa dia tidak akan terima doa kamu. Kamu minta ampun, dia tak akan ampunkan kamu. Kamu minta bantuan, dia tidak akan bantu kamu. Buatlah sembahyang hajat macam mana banyak pun, nak hilang COVID ke apa benda ke, Allah tak akan hilangkan. Kamu minta bantuan, dia tidak akan membantu kamu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata pada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kata pada Nabi Adam, wahai Adam, itu nama tu, kalaulah bukan kerana dia, aku takkan ciptakan kamu, aku takkan ciptakan seluruh dunia ni, aku takkan ciptakan. Dia orangnya, dia cakap Allah takkan bantu tuan-tuan kalau tak buat kerja dakwah tabligh. Tuan-tuan nampak tak betapa pentingnya buat 5 amal masjid? Nampak tak? Semua nak buat insyaAllah. Kalau semua buat ni, tahun depan bukan 100, 1000 orang boleh kalau datang ni. Teluk Mas saja 1000. 9 masjid, 9 surau, 2 masjid ni 1000 orang boleh datang. Tuan-tuan boleh bawa 1000 orang pergi ke Batu Pahat kan? Tapak istimak dah ada kan? Batu Pahat tahun depan Batu Pahat di tempat lapangan terbang lama tu. Kat situ kita punya tempat untuk istimak dunia. Bulan 11 ke bulan 9 tahun depan? Bulan 11 tahun depan. Jadi daripada sini tuan-tuan nak keluarkan 1000 orang. Tuan-tuan kena buat usaha 10 kali ganda daripada apa yang tuan-tuan buat sekarang. 10 kali ganda. Kena hasilkan 10 kali ganda. Boleh insyaAllah? Faham tak apa saya cakap tadi? Tak faham? Faham? Faham. Bukan pertama kali saya cakap benda ni. Haji-haji belakang tu dah 3-4 kali dah dengar. Benda ni juga dia dengar. Jangan kata suruh dia buat. Suruh dia ingat pun tak tu dia kadang-kadang. Baru ingat balik. Tuan-tuan buatlah tuan-tuan. Tuan-tuan buat kerja ni. Tuan-tuan akan dapat hasil yang baik. Kita tak ada pilihan dah. Hidup ni tuan-tuan dah tak ada pilihan. Sahabat ni dia hairan. Dia tengok Umar akhir zaman, dia dengar Umar akhir zaman, dia cakap hairan. Sebab sahabat faham agama ialah pengorbanan. Kita faham agama ialah tengok orang dah suka tabligh. Tengok sebab tabligh lah bisnes maju. Kita faham agama ialah bisnes maju. Agama ialah dapat naik pangkat. Agama ialah orang suka. Sahabat faham agama ialah pengorbanan. Susah payah. Potong tangan. Tinggal anak bini. Yatim kan anak. Faham ke tak faham? Kita tak faham tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kena buat pengorbanan. Pengorbanan ada 2. Satu pengorbanan keluar jalan Allah. Satu pengorbanan buat usaha tempatan. Buat usaha tempatan Nabi beritahu, satu ketika Nabi balik perang, sampai di pertengahan jalan, terus Nabi keluarkan satu hadis. Tuan-tuan baca dalam fadilat zikir, Nabi beritahu telah berjayalah mereka yang unggul sendiri. Biasa dengar kan hadis ni? Nabi cakap apa? Telah berjayalah mereka yang unggul sendiri. Sahabat hairan. Sahabat cakap, siapa ya Rasulullah?
kami ada kat sini. Tapi sebahagian kami telah mendahului kami. Sebahagian jalan depan, laju. Tapi sebahagian duduk bersama Nabi, singgah tempat tu. Tuan-tuan yang mulia, ulama kita beritahu, telah berjayalah mereka yang unggul sendiri ialah orang yang bersegera bila dia keluar jalan Allah, dia cepat-cepat nak balik kampung dia untuk wujudkan kerja tempatan dan untuk bangunkan usaha di kampung dia. Orang macam ni Nabi beritahu telah berjayalah mereka yang unggul sendiri. Selagi kita tak ada masalah, selagi mualah kita tak dihidupkan, selagi tak ada amla-amla dalam mualah kita yang boleh bangun usaha, walaupun kita tak ada, sebenarnya kita belum lagi sampai ke darjat mereka yang unggul sendiri. Kena buat usaha sampai ke tahap tu. Boleh insya-Allah tuan-tuan. Kita kena wujudkan orang. Kerja ni tak akan jalan selagi 5 perkara tadi tak ada dalam diri tuan-tuan. Saya nak beritahu 5 yang dalam dunia tadi tu, yang manusia cari, yang saya cakap tadi tu, itu bukan ganjaran. Ini bukan ganjaran tuan-tuan. Yang saya cakap hidayat, muhabbat, Allah jaga, Allah bagi kemuliaan, ini bukan ganjaran. Ganjaran yang di akhirat tu. Dunia ni tuan-tuan, jangan salah faham. Dunia ni tak ada apa pun di sisi Allah. Kalau ada pun, Allah tak akan bagi satu titik air pun pada orang kafir. Jangan kita salah faham tuan-tuan. Apa yang kita dapat dalam dunia ni, ini bukan balasan ke asbab kerja kita. Kalau itu balasan sebab kerja kita, Allah tak akan bagi walaupun satu titik air pada orang kafir. Apa yang Allah bagi ni, hidayat, muhabbat, kasih sayang, lepas tu Allah jaga apa semua, ini sebenarnya tuan-tuan ialah kelengkapan untuk satu orang buat kerja dakwah. Satu orang masuk kerja kan, mula-mula masuk kerja, bomber, masuk kerja kan, oh ini kamu punya uniform, ini kamu akan dapat topi, ini baju ni kamu dapat, dia kalau api pun tak boleh makan api. Ini kasut kamu dapat, kasut ni subhanallah harga dia RM600. Wah, ini kamu punya lori, kamu tengok boleh pam air tu boleh naik sampai bangunan tinggi. Dia cakap, terima kasih, saya telah dapat ganjaran sebagai ahli bomber. Ini bukan ganjaran. Ini bukan ganjaran. Baju tu yang kali sapi tu, itu bukan ganjaran. Ini kelengkapan untuk kamu buat kerja. Ganjaran nanti cukup bulan, masuk dalam bank, kamu tengok ada gaji sekian-sekian. Itu ganjaran. Jadi tuan-tuan yang mulia, hidayat, muhabbat, Allah jaga, pelihara semua, Allah berkati semua, kemudian Allah bagi kemuliaan. Ini bukan ganjaran. Ini apa? Ini ialah kelengkapan untuk kita maju dalam buat kerja agama. Siapa buat kerja agama? Allah jaga semua. Allah jaga diri kita, Allah jaga motor kita, Allah jaga kambing kita, Allah jaga ayam kita, Allah jaga rumah kita, Allah jaga isteri kita, Allah jaga anak kita, Allah jaga semua, Allah jaga. Syarat dia cukup kalau 5 amal. Kalau 2 jam setengah, buatlah 2 jam setengah. Kalau taklim, buatlah taklim. Kalau ada fikir harian, buatlah fikir harian. Kalau kita ada kena keluar 3 hari, bentuk jemaah 3 hari sendiri. Kita pergi satu tempat, penuhi kehendak-kehendak orang tua kita. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Semua dah bagi nama kan? Macam sepatutnya kita ada tanfiz Setiap bayan ada tanfiz kan? Semua orang kena. Sekarang semua orang dah bagi nama dah. Semua sedia nak buat kerja ni 5 amal. Semua dah faham dah kalau tak buat apa jadi? Faham tak apa kalau tak buat apa jadi? Tahu tak kenapa datang bencana semua ni? Tahu tak semua puji-pujian yang datang tu apa benda makna dia? Puji-pujian yang datang daripada keluarga, puji-pujian yang datang daripada sepupu, sepapak, apa semua ni, daripada jiran, daripada bos, majikan, apa semua. Tabligh memang boleh percaya budak ni. Itu semua sebenarnya tuan-tuan, Hazrat Sufyan Thauri cakap apa? Aku syaki ini semua tanda-tanda tak buat dakwah. Ini semua tanda-tanda tak buat dakwah. Aku syaki sebagai amat lambat mendakwakan kebenaran. Jadi mudah-mudahan Allah bagi saya faham dan tuan-tuan semua faham insya-Allah. Mungkin ada masa lagi sikit 10-15 minit. Tolong maaf bukan jauh sangat pun. Pusing sekejap insya-Allah, tashkil insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi.